Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil wahhab. Istafa min ibadihi hamalatil kitab. Wa wa'adahum ala jazilis sawab. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ulaikahum ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton, kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Muqaddam bersama saya dan adik-adik kita dari Mahad Akademi Iqra Al-Quran Sungai Murab. Ya, jadi sebelum kita mulakan perbincangan kita pada episod kali ini, kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kefahaman dan dilancarkan lidah kita, dan juga diberikan kekuatan dan konsisten untuk terus mempelajari ilmu Al-Quran. Ya, para penonton boleh lihat di skrin TV doa ini, dan sama-sama kita mengangkat tangan ya. Adik-adik boleh ya. Ya, para penonton bersama juga, insya-Allah semoga diberikan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma Amin. nawwir Amin. bil kitabi basari. Amin. Wa atliq bihi lisani. Amin. Washrah bihi sadri. Amin. Wasta'mil bihi jasadi. Amin. Bihawlika wa Amin. quwwatika. Amin. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah para penonton, pada episod yang lalu kita dah membincangkan tentang satu ilmu, iaitu berkaitan tentang lafaz isti'azah. Ingat tak? Adik-adik ingat tak? Masih ingat tak? Faham ke tidak? Episod yang lalu kita bincangkan isti'azah. Kita dah bincangkan apa? Makna, betul tak? Kita dah bincangkan lafaz dia, kita dah bincangkan dalam keadaan dia baca kuat dan perlahan. Ingat tak? Kan? Jadi para penonton pun nak tahu juga, betul ke? Kalau betul adik-adik ni ingat, dan mereka pun nak tahu juga kan. Dan kita nak bincang lagi sekali. Kalau betul kita ingat dan faham, Ustaz nak tanya. Boleh tak? InsyaAllah. Mungkin Ustaz tanya rambang ke macam mana ke kan. Tapi betul-betul dah faham kan? Okey, kalau dah faham ataupun dah yakin boleh jawab, Ustaz nak tanya Syazwan dulu. Boleh tak Syazwan? Boleh Ustaz. Okey. Kita tengok, para penonton boleh tengok skrin TV, kita tengok soalan apa yang akan Syazwan jawab. Okey, soalan dia, apakah hukum membaca al-isti'azah? Makna al-isti'azah, makna al-isti'azah. Kita dengar makna dulu. Okey. Dari segi bahasa ialah memohon perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan. Betul. Manakala dari segi istilah pula ialah lafaz yang diucapkan oleh seseorang untuk meminta perlindungan, pemeliharaan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada syaitan yang direjam. Maknanya isti'azah ni maknanya kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan siapa? Syaitan. Syaitan. Kenapa? Kenapa nak minta perlindungan? Sebab syaitan buat apa? Syaitan akan bisikkan was-was kepada Was-was manusia. kepada kita. Bila jadi was-was apa jadi? Jadi kita akan lalai, Lalai. Lagi? kita akan buat perkara yang tak sepatutnya. Maknanya kita akan melakukan Maksiat. Sebab tu pentingnya untuk dalam kehidupan ini untuk berlindung dengan Allah SWT daripada syaitan. Kalau tidak nanti kita ibadat pun tak ada, semua pun tak ada kan. Hatta sekalipun untuk membaca Quran kena minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukumnya apa? Sunat kan? Sunat. Nanti kita akan bincangkan, mungkin boleh kita tanya adik-adik lain pula. Baik, soalan kedua saya nak tanya. Mungkin nak tanya Farhan. Boleh tak Farhan? Boleh. Okey Farhan, kita tengok apa soalan dia. Bagaimana cara membaca isti'azah? Ingat tak? Ingat. Okey, apa dia? Macam mana Cara membaca isti'azah ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzubillah. Cara dia macam tu. Cara dia. Betul? Itu lafaz ke cara? Oh, lafaz. Lafaz ke cara tu? Nanti kalau Ustaz tanya apakah lafaz isti'azah, barulah isti'azah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ingat? Tak ingat? Cara dia, ni kita tengok jawapan dia. Ni cara dia baca isti'azah. Ya?
cara dia ketika di awal bacaan. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Silakan. Apa tu ketika di awal bacaan, Ya. iaitu ada dua keadaan. Dua keadaan. Secara jahar. Secara jahar, yakni apa dia? dengan suara yang kuat. Suara kuat. Manakala yang kedua secara ikhfa. Suara ikhfa Ni ikhfa apa? Ikhfa hakiki ke ikhfa syafawi ke apa? Ikhfa ni maksud dia dari segi Secara perlahan. secara perlahan. Ikhfa ni juga namanya khafi. Yang ni perlahan. Perlahan tu maksudnya secara perlahan. Maknanya bukan baca dalam Hati. perlahan. Paling kurang berbisik. Itulah cara dia. Faham tak? Okey, jadi kuat pun boleh baca jahar ini pun ada cara dia dalam dua keadaan. Ikhfa pun ada cara dia dalam 4 keadaan, kan? Masih ingat tak? Masih ingat lagi kan? Okey. Cuba Arif nak tanya. Okey, kita tengok Arif pula. Sebutkan cara membaca isti'azah secara jahar. Ke siapa nak jawab soalan ni? Okeylah. Okey, Imran tahu ni. Okey, cuba Imran, silakan. Cara membaca isti'azah secara jahar ni ada terbagi kepada dua ustaz. Ya, silakan. Iaitu yang pertama ialah sekiranya ada orang yang ingin mendengar bacaan yang kita baca tu. Ya. Yang kedua ialah sekiranya qari adalah orang yang pertama yang membaca Al-Quran secara berjemaah. Yang pertama maknanya yang suara jahar ni suara kuat. Kuat ni bukan jerit tapi suara kuat kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kuat. Kalau jerit a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu jerit. Tapi tak perlu macam itulah baca kuat Okey, apa dia tadi yang pertama? Dia penonton nak dengar Mak sekali lagi. Yang pertama ialah sekiranya ada orang yang ingin mendengar bacaan kita yang kita baca tu. Maknanya ustaz suruh Imran baca. Imran bacakan Quran sikit, ustaz nak dengar. Jadi Imran nak baca perlahan ke baca kuat isti'azah? Baca kuat. Baca kuat kan? Okey, itu pertama. Faham para penonton? Maknanya kalau saya suruh dia baca kuat, baca Quran lah. Jadi dia kena mulakan baca isti'azah dengan kuat. Boleh baca perlahan tak? Jadi tak sesuai ketika itu baca. Kalau kita minta suruh baca, tak sesuai untuk baca perlahan kan? Okay, yang kedua, yang kuat dia bila? Ialah sekiranya qari adalah orang yang pertama yang membaca Al-Quran secara berjemaah. Sekiranya orang yang nak baca Quran itu adalah orang pertama dalam berjemaah ni dalam kumpulan kan? Dalam kumpulan. Jadi kalau ada halaqah Quran kan penonton macam kita bulan Ramadan, tadarus dan sebagainya. Jadi orang yang pertama yang start mulakan bacaan Quran, maka dia kena kuatkan bacaan apa tu? Isti'azah. Okey, kita tengok. Okey, faham para penonton? Tu dia ada dua keadaan kalau nak baca isti'azah secara kuat. Okey, kita tengok pula. Agak siapa nak jawab soalan ni? Ni dia keadaan dia. Baca isti'azah secara jahar. Nampak sekiranya ada orang yang ingin mendengar bacaannya. Saya nak dengar bacaan tadi. Okey, yang kedua, sekiranya qari adalah orang pertama yang baca Al-Quran secara berjemaah. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey, sebutkan cara membaca isti'azah secara ikhfa. Siapa nak jawab? Nak jawab? Okey, Arif. Tu Arif berani nak jawab. Cara membaca al-isti'azah secara ikhfa ada 4 zat. Yang pertama, sekiranya Al-Quran dibaca dengan perlahan. Okey, satu, penonton. Sekiranya Al-Quran dibaca dengan perlahan. Okey, kedua. Yang kedua, sekiranya ketika solat. Ketika solat lagi. Yang ketiga, sekiranya tidak ada orang yang mahu dengar bacaan. Ya, okey. Terakhir. Yang keempat, sekiranya qari adalah orang yang kedua membaca Al-Quran secara berjemaah. Okey, ya penonton tu 4 jawapan dia. Nanti kita tengok betul tak jawapan dia. Penonton jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita berhenti berehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah para penonton, kita kembali lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi tadi soalan yang kita tanya pada Arif adalah berkenaan tentang bacaan ikhfa. Yang ini bukan ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi, tapi ikhfa dalam isti'azah. Beliau menjawab ada 4. Betul kan Arif Ada 4 tadi kan? Okey, kita nilai jawapannya satu persatu. Cuba kita tengok keadaan bacaan isti'azah secara ikhfa. Para penonton boleh tengok skrin TV kita. Tengok macam mana. Pertama dia jawab tadi, sekira Al-Quran dibaca secara perlahan.
Nampak? Maknanya kita seorang nak baca Quran, individu nak baca perlahan. Jadi kita baca isti'azah tu perlahan. Tapi jangan sampai baca dalam hati. Sebab hati bukan makhraj huruf. Yang kedua, sekiranya tidak ada orang yang ingin mendengar bacaannya. Maknanya ustaz tak minta Arif baca Quran, tapi Arif nak baca sendiri kan. Jadi alhamdulillah dua jawapan ni betul. Yang ketiga, sekiranya dibaca di dalam solat. Jadi bila kita solat, apatah lagi solat tu solat yang bacaan perlahan kan. Macam solat apa baca perlahan? Zuhur, solat asar dan rakaat yang ketiga atau keempat. Tak perlulah Allahu Akbar. Dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'azah tak perlu baca kuat. Cukup mulai bismillah saja. Baik, yang keempat, sekiranya qari adalah bukan orang pertama yang membaca Al-Quran secara berjemaah, yakni orang yang kedua dan seterusnya. Kita ada kumpulan halaqah tadarus. Tadi orang pertama dah baca secara jahar, betul tak? Jadi orang yang kedua, bermula dari orang kedua sampailah orang seterusnya, sampailah kalau ada 10 orang dalam kumpulan tu, maka orang kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tak perlu baca isti'azah kalau dia mulakan baca Al-Quran. Cukup yang seorang tadi mewakili untuk semua sekali. Okey, betul kan? Okey, kita tengoklah soalan seterusnya. Soalan dan latihan. Sebutkan sifat huruf hamzah. Siapa boleh jawab? Saya. Imran nak jawab lagi. Imran nak jawab. Para penonton. Soalan dia adalah sebutkan sifat huruf hamzah. Ada berapa? Nak tahu. Sifat huruf hamzah ni sebenarnya dia ada 5, ustaz. Ada 5 Yang pertama ialah al-jah. Pertama al-jahar, para penonton. Yang kedua, yang kedua asyiddah. Asyiddah. Yang ketiga al-istifal. Al-istifal. Yang keempat al-infitah. Al-infitah. Dan yang kelima al-ismat. Al-ismat. Tahu tak kita dah belajar berapa dah? Kita dah belajar berapa dah? Para penonton, kita dah belajar berapa sifat dah huruf hamzah ni? Syiddah dah belajar belum? Dah. Dah. Jahar dah belajar belum? Dah. Nanti kita akan masuk sifat ketiga, iaitu al-istifal. Tapi sebelum kita pergi ke sifat yang baru tu, kita nak ulang kaji. Kita tengok dulu jawapannya. Sifat huruf hamzah. Para penonton, tengok al-jahar 1, al-syiddah 2, al-istifal 3, al-infitah 4, al-ismat 5. 5 sifat ni mesti ada pada huruf hamzah. Jangan kurangkan satu. Kalau kurangkan satu, maka tak bunyi dia huruf hamzah. Dia jadi bunyi lain. Okey. Kita nak tengok pula. Okey, kali ni kita nak masuk segmen yang baru ni. Kita tengok perbincangan kita, iaitu al-jahar. Nampak al-jahar? Al-jahar ni para penonton, salah satu sifat yang ada pada huruf hamzah. Bukan hamzah je, bahkan ada huruf-huruf lain juga, huruf hijaiyah. Tapi kita nak tengok dulu apa makna al-jahar. Al-jahar yakni maksudnya tertahan udara dengan kuat ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Kadang-kadang sifat huruf ni dia ada udara, angin, nafas. Udara ni maksud nafas. Kadang-kadang dia ada melibatkan suara, sifat huruf ni. Kadang-kadang dia ada melibatkan dengung, gunnah. Kadang-kadang dia ada sifat dia macam siulan. Kadang-kadang dia ada sifat dia nipis. Kadang-kadang dia ada sifat dia berdetak. Ada macam-macam bunyi sifat dia. Jadi al-jahar ni salah satunya iaitu tertahan udara, yakni nafas kita, nafas. Bila kita sebutkan huruf-huruf ini. Salah satunya huruf hamzah. Kita nak tahu macam mana, nak tahu sebut huruf tu macam mana, kita matikan. Ingat tak ada 3 cara tu kan? Matikan, lepas tu sabdukan, lepas tu kita letakkan Ingat kan? Jadi sekarang ni huruf hamzah. Jadi kita akan matikan huruf hamzah tu nanti macam mana. Jadi sifat al-jahar ini, udara kita, semua huruf hijaiyah, udara keluar bila kita sebutkan. Baik dia mati, baik dia berbaris. Tapi apabila jahar ini, dia keluar bukan secara berhembus. Macam sifat hamas atau surat fa, tha, shin dan sebagainya. Contohlah, fa. Dia berhembus bila kita matikan. Nampak tak? Kan? Dengan syarat embusan tu tidak melibatkan kita punya getaran pada pita suara. Kalau melibatkan getaran kat sini, itu bukan lagi hamas, tapi itu sudah jahar. Angin keluar, jahar pun angin keluar, tapi tidak ada getaran dekat sini. Itu dia jahar. Itu beza jahar dengan hamas. Hamas angin dia berhembusan, tapi tak mengganggu kita punya apa? Getarannya ni.
halkum kita ataupun pita suara. Nanti kita akan tengok gambar ataupun grafik dia. Baik, apa kata lagi? Tengok, pita suara lebih bergetar apabila kita sebut huruf ini ataupun huruf-huruf sifat jahar ini. Contohnya hamzah. Kita matikan. Cuba sebut. Fabi. Cuba sebut. Fabi. Semua sebut. Fabi. Ada tak? Tertekan sini tak? Ada tak? Fabi. Kan? Cuba matikan. Cuba. Ada getaran tak? Ada kan? Ni sifat jahar. Jadi sebelum kita tengok apa huruf-huruf jahar ni, ada banyak. Sebelum kita huraikan sifat huruf ni ataupun huruf ini, para penonton jangan ke mana, kita berhenti berehat sebentar. Kita akan kembali lagi selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam rancangan Muqaddam. Para penonton, tadi kita dah bincangkan tentang sifat huruf jahar kan, secara ringkasnya. Kita dah faham bahawa sifat huruf jahar ini udara atau nafas kita tertahan bila kita sebut dia. Nak tahu dia macam mana, kita matikan huruf itu kan. Dan bukan hanya tertahan, tapi dia bergetar di pita suara kita. Nanti kita akan tunjuk gambar dia macam mana keadaan dia tu. Dari antara huruf hamas dengan huruf jahar. Bila huruf hamas, pita suara kita tu dia terbuka, menunjukkan angin keluar, udara keluar, nafas keluar. Bila jahar, dia jadi sempit macam tu. Itu dia antara jahar dengan hamas. Jadi kita nak tengok contoh. Contohnya adalah huruf hamzah sekarang kan. Para penonton tengok kalimahnya apa? Fabi'sa. Huruf hamzah. Fabi'sa. Kita sebut fabi'sa ke ataupun fabihsa? Nampak? Sebab nak tahan hamzah tu mati kan. Fabi'sa ke ataupun fabihsa? Cuba sebut fabihsa. Susah tak? Susah kan? Hamzah macam tu ke? Tak boleh. Hamzah macam tu. Fabihsa. Fabih. Dia mati. Tapi nak keluarkan angin. Boleh tak? Berbeza dengan huruf alif yang sebelumnya baris atas. Itu angin juga keluar kan. Itu mat nama dia. Itu mat. Mana-mana huruf, tak kira mim ke ba ke hamzah ke, sebelum dia kalau ada baris atas, angin semua keluar sebab dia mat kan. Ni huruf mat, dia mesti angin keluar. Tapi kalau hamzah ni fabisa, hamzah apa, di tengah ni tertahan anginnya dan bergetar kita punya apa, ni tu dia tanda dia, kita bergetar kita punya pita suara dia. Okey, kita tengok apa huruf dia lagi. Nampak? Alif, ba, jim, dal, zal, ra, zai, dad, ta, dha, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, waw, hamzah dan ya. Ni semua adalah huruf-huruf jahar. Kita tengok gambar ajar dia macam mana. Tengok grafik dia. Orang nonton tengok kat skrin. Nampak? Baik, ni nama dia wad'ul wataraini as-sautaini halatai al-hams wal jahar. Maknanya kedudukan pita suara kita, dua pita suara dalam keadaan hamas dan jahar. Hamas dan jahar. Nampak? Okey, sebelah kanan ni. Ini bila huruf sin disebutkan. Nampak tak? Yang ni pita suara ya. Ni pita suara. Bila dimatikan, angin keluar. Nampak? Nampak? Angin keluar tu. Jadi dia terbuka, pita suara kita terbuka. Yang sebelah sini, ni huruf zai contohnya. Matikan. Nampak tak? Kita punya apa? Pita suara kita ni ada getaran. Perasan tak? Para penonton boleh tengok Okey, gitulah keadaannya huruf antara hamas dan jahar. Dan insya-Allah para penonton, kita akan lagi bincangkan sifat ini pada episod akan datang. Para penonton setia bersama kami. Insya-Allah kita jumpa lagi pada episod akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قول وفعل ونيات
ونيتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي